bab tentang mendatangi isteri, bab mendatangi perempuan yang berhaid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibn Abbas dari Nabi SAW berhubung dengan orang yang mendatangi istrinya ketika berhaid. Qala, baginda bersabda, yatasaddaqu bidinar atau nisfi dinar. Orang itu hendaklah bersedekah dengan 1 dinar ataupun setengah dinar. Abu Dawud berkata, beginilah riwayat yang sahih. Baginda bersabda 1 dinar ataupun setengah dinar. Kadang-kadang Syu'bah tidak memarfu'kan hadis ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibn Abbas, katanya, yang dikata Ibn Abbas, apabila seseorang mendatanginya di permulaan darah, yakni di awal haid, fadinar, maka dia kena bersedekah 1 dinar. Dan kalau dia mendatanginya pada ketika darah haid berkurang, yakni pada penghujung darah haid, fanisfu dinar, maka setengah dinar. Abu Daud berkata, demikianlah kata Ibnu Jurayj dari Abdul Karim dari Miqsam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Miqsam lagi dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW sabdanya, apabila seseorang menyetubuhi istrinya ketika sedang berhaid, maka hendaklah dia bersedekah dengan setengah dinar. Abu Daud berkata, demikianlah kata Ali bin Badhimah dari Miqsam dari Nabi SAW secara mursal. Al-Auza'i meriwayatkan dari Yazid bin Abi Malik dari Abdul Hamid bin Abdurrahman dari Nabi SAW sabdanya, dari Nabi SAW sabdanya, katanya, kata perawi, amarahu, Nabi SAW menyuruhnya, yani menyuruh orang yang bertanya supaya, ataupun orang yang melakukan begitu, supaya bersedekah dengan khumus, 2 khumus, yakni 2/5 dinar. Hadis ini mu'dal. Bab tentang seseorang yang mendatangi istrinya dengan selain dari jima. Jadi bab seseorang melakukan terhadap istrinya selain dari jima. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Nudbah atau Nadbah Maulat Maimunah, dari Maimunah, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersama-sama atau bersentuhan kulit dengan istri-istrinya pada ketika berhaid. Baginda SAW bersentuh-sentuhan kulit dengan salah seorang istrinya ataupun dengan seseorang istrinya yang sedang berhaid. Idza kana 'alaiha izar, kalau istrinya itu memakai kain hingga ke separuh paha ataupun ke lutut, tahtajiz bihi, yang dapat melindunginya, menghadangnya dari baginda. Yani istrinya itu memakai kain itu dengan maksud menghadang dengannya, ini dengan kain itulah, daripada bersentuh-sentuhan dengan Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah SAW menyuruh kami, seseorang dari kami atau kita, apabila berhaid supaya memakai kain, kemudian
suaminya boleh tidur bersamanya. Wa qalat marratan, pada ketika yang lain beliau berkata yubashiruha, yakni suaminya boleh bersentuh-sentuhan kulit dengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Khilas Al-Hajari, katanya saya telah mendengar Aisyah berkata, aku sendiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam dalam kain yang sama, yakni dengan berselimut dengan kain yang sama, dan kain itu menyentuh kulit masing-masing. Itu makna syiar. Ketika aku berhaid, tamith, dalam keadaan di permulaan haid. Ketika aku berhaid di permulaan haid, di awal kedatangan haid itu, fa in asabahu minni syai', kalau sesuatu dariku, yakni dari darahku, mengenainya, baginda akan membasuh tempat yang terkena itu, walam ya'duhu, dan tidak akan melampauinya. Kemudian bersembahyang dengan menggunakan kain itu. Jika ia mengenai, maksudnya kainnya, yakni kain Nabi SAW. Jika sesuatu darinya, dalam setengah nuskahnya minni, jika sesuatu dariku mengenai, maksud beliau kainnya, yakni kain Nabi SAW, baginda akan membasuhnya dan tidak akan melampauinya, tidak akan membasuh lebih dari itu. Thumma shalla fih, kemudian bersembahyang dengan menggunakan kain itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Umar bin Ghurab, katanya makciknya telah menceritakan kepadanya bahawa beliau telah bertanya Aisyah, katanya seseorang dari kami berhaid dan dia, begitu juga suaminya, tidak mempunyai selain dari satu tilam sahaja. Qalat, kata Aisyah, saya mau cerita kepada engkau tentang apa yang Rasulullah SAW lakukan, pernah lakukan. Baginda pernah masuk lalu terus pergi ke tempat sembahyangnya, masuk ke dalam rumah lalu pergi ke tempat sembahyangnya. Qala Abu Daud berkata, maksud beliau masjid di dalam rumahnya, yakni pergi ke masjidnya itu maksudnya pergi ke tempat sembahyangnya dalam rumah dia. Falam yansarif, baginda tidak berhenti sehingga aku telah pun terlelap, dan baginda kesejukan. Setelah itu, selepas itu baginda kesejukan, lalu berkata, udni minni, hampirilah aku, mari dekat aku. Fakultu, saya pun berkata, saya berhaid, saya sedang kotor, dalam kotor. Faqala, Nabi SAW bersabda, bahkan singkapkan, yakni bukakan paha engkau itu, bahkan bukakan dua paha engkau itu. Saya pun bukalah kedua paha saya. Fawada'a khaddahu, maka Nabi SAW meletakkan pipinya dan dadanya di atas pahaku, dan saya pun membongkok ke arah baginda, kepada baginda, sehingga Nabi SAW panas, berasa panas, wanama, dan tidur. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummi Dzarrah, dari Aisyah, katanya, saya apabila berhaid, apabila mari kotor, saya akan turun dari tilam kepada tikar. Saya akan turun dari tilam ke tikar, dan kami tidak menghampiri Rasulullah SAW.
dan tidak pergi dekat dengannya hatta nathura, sehingga kami suci. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari salah seorang isteri Nabi SAW, katanya, sesungguhnya Nabi SAW apabila mahu sesuatu dari istrinya yang sedang berhaid, baginda akan mencampakkan kain di atas kemaluannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah SAW menyuruh kami ketika haid kami sedang keluar dengan banyak supaya memakai kain. Kemudian baginda bersentuh-sentuhan kulit dengan kami, siapakah di antara kamu yang dapat menguasai kemaluannya ataupun kehendaknya seperti mana yang Rasulullah SAW dapat lakukan. Sekata babun fi ityanil haid. Ini bab fi ityanil haid, tentang menyetubuhi. Atayati ityanan maknanya datang, pergi. Dalam bahasa kita mendatangi. Mendatangi itu maknanya menyetubuhi lah. Perempuan yang berhaid, perempuan di sini maksudnya isteri lah. Apakah hukumnya? Jadi hukumnya terlarang lah, terlarang. Dan hadis yang dikemukakan oleh Imam Abu Dawud ini, walaupun setengah-setengah ulama kata boleh dipakai, tapi kebanyakan ulama, bahkan Imam Nawawi mengatakan, sepakat hufaz hadis mengatakan hadis-hadis ini dhaif, dhaif belakang. Hadis ni hak sebut tentang kena bagi sedekah 1 dinar ataupun setengah dinar tu dhaif belakang. Tapi dari segi terlarang mendatangi isteri yang sedang berhaid itu memanglah ada dalam Quran sendiri, tidak ada dalam hadis pun. Iaitu baru ni sebahagiannya kita telah sebutkan dan telah membincang dah sikit sebanyak. Iaitu dalam firman Allah SWT, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Itulah ayatnya. Jadi berkenaan dengan mendatangi isteri pada ketika berhaid ni, itulah asasnya ayatnya. Dan itulah hak paling terai, tak ada hak lain. Mereka akan bertanya engkau tentang mahid. Mahid ada beberapa makna, baru ni sikit sebanyak kita sudah sebut dah. Di antaranya tentang haid itu sendiri. Itu makna mahid, tentang haid itu sendiri. Artinya mahid masdar mimi dengan arti haid. Haid itu sendiri. Mereka akan bertanya engkau tentang haid, darah haid itu sendiri. Yang ni apa sebab keluar darah itu, macam mana, apa hukumnya dan sebagainya lah berkenaan dengan darah itu. Satu lagi mahid dengan makna isim makan. Isim makan. Boleh juga. Maknanya tempat keluar darah haid. Mereka akan bertanya engkau tentang tempat keluar darah haid. Tempat keluarnya jelaslah, iaitu dari kemaluan perempuan, faraj perempuan, itulah tempat keluar. Jadi apa kena mengena dengan tanya tentang tempat keluar tu? Dari segi agamanya,
tanya tentang tempat keluar tu, maknanya ia mesti ada berkaitan dengan hukum tempat itu. Mana dalam keadaan biasa boleh, tak ada jadi masalah, suami isteri, di antara suami isteri. Tapi dalam keadaan mari kotor tu, tempat tu macam mana? Itu dua. Yang ni ada kaitan dengan apa ni kita panggil lafaz, perkataan ataupun sirah mahid itu sendiri. Satu lagi boleh pergi juga, wa yas'alunaka 'anil mahid, maknanya masa mari kotor tu, yakni dipakai dengan makna isim zaman. Masa mari kotor, luah tu perbincangan tentang masa mari kotor dari segi umur berapa sekurang-kurangnya nak kira, dari segi berapa lama, paling rekas. Itu berkait dengan masa. Boleh pergi belakang tu, sebut mahid satu saja boleh pergi belakang. Qul huwa adhan, katakanlah huwa, yakni mahid tadi tu, ia adalah azan. Azan tu diterjemahkan dan ditafsirkan dengan macam-macam tafsiran. Di antaranya kotor, di antaranya yang menyakiti, di antaranya yang menjijikkan. Banyaklah di antara. Itu makna azan. Qul huwa azan. Katakanlah ia adalah kotor. Dari segi jawapan itu, dari segi jawapan itulah kepada pertanyaan itu lebih menjurus, walaupun mungkin maksud orang yang bertanya tu boleh tiga seperti yang kita sebut tadi, yang berdasarkan asal makna mahid itu boleh tiga. Tetapi dari segi jawapan tu, kalau kita tengok kepada jawapan itu, ia lebih menunjukkan mahid itu dengan makna haid, yakni darah haid. Sebab apa? Sebab dia kata huwa azan, ia adalah kotor, menjijikkan, atau apa lagi dengan makna-makna lain, apa ni, boleh menyakiti, boleh mengganggu. Itu makna azan. Mengganggu. Ganggu tu ganggu apa? Macam-macam. Jadi berkenaan dengan darah haid tu sendiri, lebih sesuai ke situ perginya. Sebab apa? Kalau kita kata apa ni, mahid tu dengan makna tempat tu, azan bukan darah tu sendiri, tempat itu dalam keadaan tidak ada darah tu, tidak azan, tidak kotor, sehingga seseorang tu boleh, biasalah bolehlah bersetubuh dengan isteri dia, tidak dianggap kotor. Manakala nak kira tempat tu tidak kotor. Jadi kotor tu sebab darah. Masa, kalau nak kira masa mai kotor, katakanlah seorang tu makan ubat, biasanya mari dah mai kotor dengan sebab makan ubat tertentu jadi berganjak. Kalau nak kira masa tu, masa mai kotor tu tak ada kena-mengena, tak apa. Tak apa, walaupun kalau nak kira biasanya masa mari kotor, tapi kerana dia makan ubat tak mari kotor, boleh juga. Seseorang itu mendatangi isteri dia pada masa tu. Jadi lebih tepat, lebih jelas, ia menunjukkan kepada darah tu. Darah tu kotor. Oleh sebab ia kotor, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka kamu kena jauhkan diri, elakkan diri, jangan melakukan persetubuhan. Itu makna dia guna bahasa halus lah, elakkan diri, lari, maknanya jangan menyetubuhi perempuan-perempuan itu pada ketika tu, pada ketika tu. Tadi kita kata salah satu makna mahid itu masa mari kotor tu. Tapi kalau pada masa mari kotor tu dia tidak mari kotor, apakah makna tak boleh? Kena elak diri juga? Tak ada siapa pun kata lagu tu.
sama ada semula jadi atau kerana dia makan ubat kan misalnya, tak ada siapa pun kata dia kena elakkan diri dia, tak boleh bersetubuh. Tak. Artinya lebih dekat makna mahid itu kepada darah tu. Elakkan daripada perempuan pada ketika keluar darah. Elakkan kepada dia. Apa ni? Elakkan daripada darah tu. Kita dapati dalam hadis-hadis Nabi SAW tidur sekali, kadang-kadang terkena dia darah tu, warna terkena. Bukan maksudnya lari tu nak lari daripada darah tu, tidak. Maksudnya jangan bersetubuh. Jangan setubuh. Tu. Fa idza tatahharna, apabila mereka suci atau bersuci. Itu. Situ saja ayat tu saja tu bukan main. Banyak pecahan masalahnya. Dah khilaf ulama berhubung dengan masalah ni saja. Fa idza tatahharna, apabila mereka bersuci, kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, dan ramai lagi yang lain. Bersuci maknanya kalau dia sudah suci, dia kena mandi dulu. Itu orang panggil bersuci. Bagi orang mari kotor, dia kena mandi dulu. Fa'tuhunna, baru apabila mereka telah bersuci, baru kamu boleh mendatangi mereka. Yang ni apabila bersuci. Bersuci itu lagu mana? Supaya Nabi SAW ajar dalam macam mana. Kalau mari kotor, apabila suci, mandi. Mandi itulah bersuci. Yakni kalau belum mandi tak boleh. Mereka itu kata. Tetapi mengikut Imam Abu Hanifah dan ramai lagi orang-orang yang sependapat dengan dia, dia kata tidak. Apabila mereka itu suci, bukan bersuci. Apabila mereka itu suci, maka boleh, barulah boleh kamu mendatangi mereka. Jadi kalau dia suci walaupun dia belum mandi lagi, tapi putus, berhenti dah, keluar. Ataupun mengikut kebiasaan dia, maklum dah hari sekian-sekian, hari kau 7 hari kalau kita kata, kira-kiranya sudah berhenti dah. Isteri dia pun tahu, dia pun tahu, sudah berhenti, belum mandi lagi pun boleh. Boleh juga. Sebab apa namanya, fa idza tatahharna, fa idza yathurna, dibaca macam tu, dipakai macam tu. Jadi apabila mereka itu suci. Suci itu apabila dia kata suci dengan sendiri, bukan dengan perbuatan kita. Bila kita kata suci, apabila suci, suci dah lah, berhenti dah, bukan bersuci. Dia kata, yang ni apabila sudah berhenti, maklum dah pada ketika tu, selepas seminggu ataupun lebih kurang itulah, kita kata sampailah masa berhenti main kotor, maka baru boleh. Imam Auza'i kata, dia kata apa? Apabila bersuci itu tidak bermakna suci mandi itu, tidak. Yang dilarang tadi, sebab apa dilarang tadi? Sebab kotor. Apabila dia basuh tempat kotor tu, walaupun sudah tidak ada lagi tapi bekas dia, apabila dia basuh saja boleh dah, walaupun belum mandi lagi, tapi syaratnya kena basuh. Pasal apa? Kalau tadi dilarang tadi kerana kotor, sekarang ni kalau belum dia basuh, mana masih ada lagi sakit baki dia kekotoran itu. Gitu cerita. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yang di tempat yang Allah SWT suruh kamu datangi mereka, bukan tempat lain. Bukan tempat lain, tempat yang Allah SWT perintah, suruh. Dia suruh cari anak, zuriat, berketurunan begitu gini. Itu lagu mana cara? Bermakna dia suruh kita lah cari itu dengan cara ya semua kita maklum macam mana. Bukan dengan doa saja tak menikah, bukan dengan menikah saja lepas tu tak ada buat apa-apa, tidak. Allah SWT suruh secara tidak langsung apa? Setubuhlah. Itulah Allah SWT suruh. Lepas tu suruh untuk apa? Fa'tu harthakum anna syi'tum nisa'ukum
harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Perempuan-perempuan kamu, isteri-isteri kamu adalah benda ataupun ladang kamu. Hendaklah kamu datangi mereka. Hendaklah kamu fa'tu harthakum, datangi tempat ladang kamu itu. Dari mengikut cara mana saja yang kamu mahu. Asalkan kita dapat hasil. Asalkan kita dapat hasil. Itu maksud asalnya. Maksud asalnya. Tetapi kalau orang sudah putus dah tak ada dah. Begitu juga sudah tua dah, kena kiranya benih dia pun tak ada dah. Kira-kira tu pun tempat itu juga. Sebab tempat itulah yang dikatakan hak asalnya dalam keadaan subur, tempat itulah yang boleh menumbuhkan hasil. Tempat itu. Itulah yang dikatakan harthakum itu. Yang ini melalui saluran yang keluar tadi itulah, dalam kotor tadi. Situ. Tak boleh hak lain. Tak boleh hak lain. Sebab apa? Hak lain itu pun kotor juga. Bahkan lebih kotor lagi daripada hak ni. Kalau mengikut ulama-ulama yang mengatakan, boleh katakan semua ulama kata haram lah menyetubuhi perempuan pada ketika haid ni, haram, dilarang. Setengah ulama mengatakan sampai ke peringkat ijma'. Kalau dia tidak kata ijma' pun dia kata ittifaq. Mana boleh katakan keseluruhannya, kata terlarang. Baik, terlarang, hak tu terlarang. Hak ke belakang terlarang juga. Mana kuat kalau dari segi dosa? Lebih kuat hak belakang. Sebab apa? Dalam hadis banyak sekali terdapat kutukan, laknat orang yang melakukan begitu, sama ada terhadap isteri dia ataupun orang lain. Tetapi kalau kau depan tidak setara tu, walaupun haram. Haram. Orang hak kata haram tu haram. Seperti tengok perempuan dengan nafsu lah, kita kata tengok. Kita tengok, pergi kedai tengok. Begitu juga orang perempuan tengok lelaki, haram. Tetapi haram dia tu setengah mana? Adakah setengah zina? Tidak. Tidak. Supaya juga seseorang tu pada bulan puasa haram mendatangi isteri dia, tapi isteri dia tu halal untuk dia pada masa tu. Tak boleh. Kalau dia buat juga, dia buat juga. Adakah terkutuk? Adakah dilaknat? Tak ada dalam hadis sebut laknat. Tak ada. Tetapi kalau orang mendatangi isteri dia bukan melalui saluran yang Allah SWT perintahkan, itu lebih besar dosa. Lebih besar dosa. Ni tidak. Walaupun larangan itu ada sebut. Baru ni kita sudah bincang, ada yang mengatakan larangan itu dengan arti haram sungguh. Ada yang mengatakan bahawa larangan itu dengan arti irsyadi. Dengan arti irsyadi, bimbingan untuk kebaikan kita, keharmonian rumah tangga kita, dengan maksud itu. Jadi bagi mereka tidak begitu berat lah. Tidak begitu berat. Tetapi bagi orang yang mengambil kira sudut-sudut lain, mungkin ada kesan-kesan lain. Allah SWT kata azan fa'tazilun nisa'a fil mahid, yang mana dia tidak sebut. Banyak lagi yang kita tidak tahu apa dia, akibat dia, yang dia tidak sebut. Seperti mana dia kata daging babi itu haram, tak boleh makan daging babi. Tapi daging babi itu lebih terang. Sebab apa? Dia sebut dengan lafaz haram. Ada pun ni tidak, dia larang. Larang. La taqrabuhun, dia bukan kata haram. Tak ada kata haram. Daging babi lain. Lepas tu kita tahu kau hikmat dia, maka daging babi jadi lagu mana. Walaupun tak tahu, kita kira ada lah tu, sebab dia larang. Begitu juga di sini. Bagi orang yang mengatakan haram, walaupun dari segi zahir tak nak nampak ke apa pun, tak boleh juga, tetap haram. Begitu. Bagi orang yang mengatakan benda ni tidak berat, dan hak ni dia ada kaitan dengan sudut makna dia tu, iaitu azan kotor, dan boleh jadi mengakibatkan keadaan yang tidak baik, hubungan yang tidak baik antara suami isteri itu, akibat dia, sebagai akibatnya, maka terlarang juga, tak boleh juga. Sekiranya berlaku juga, maka inilah dalam hadis ni. Tapi hadis ini
boleh dikatakan semua ulama mengatakan dhaif, tak boleh pakai. Baik, kita tengok. Hadis riwayat Miqsam dari Ibnu Abbas. Cuba kita tengok Miqsam itu, hak lain tu tak apa, hak lain tu. Syu'bah pun maknanya orang besar juga, tak apa tu. Cuma bila sampai dekat Miqsam tu, siapa-siapa yang ada kitab ni, hak anak pegang ni, Badlul Majhud, dia boleh tengok di bawah Miqsam. Macam-macam kata ulama. Syu'bah berkata, Hakam tidak dengar dari Miqsam hadis berbekam, dan dinukilkan daripada Imam Ahmad, Hakam tidak mendengar dari Miqsam kecuali 4 hadis. Adapun selain daripada itu dia ambil melalui kitab, yang perawi di bawah dia. Abu Hatim berkata salihul hadis la ba'sa bih, tak apa, boleh kita terima lah. Tapi Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, dia kata dia ni banyak meriwayatkan hadis, tapi dia ni dhaif. Imam Bukhari menyenaraikan dia ni dalam orang-orang yang dhaif. Ibnu Hazm kata tidak kuat. Ni bagi orang-orang yang terima hak ni, yang kata lagu ni, bagi dia dhaif dah lah hadis ni, bagi dia dhaif dah lah hadis ni. Lepas tu hadis ni diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Artinya hadis ini marfu'. Sebab apa? Ibnu Abbas ambil daripada Nabi SAW, tidak berhenti setakat Ibnu Abbas. Tapi dalam riwayat yang kedua, juga riwayat Miqsam, hadis ini mauquf, berhenti setakat Ibnu Abbas. Cuba kita tengok riwayat yang kedua selepas ni. An Miqsam an Ibni Abbas qala, ini Ibnu Abbas kata lagu ni, bukan Nabi SAW kata. Artinya hadis ini mauquf di sini. Dalam sanad yang kedua ni mauquf. Ibnu Juraij berkata dari Abdul Karim dari Miqsam, yakni Abil Hasan Al-Jazari, mana tidak secara langsung ambil daripada Miqsam, tetapi dia ambil melalui Abdul Karim, seorang perawi jatuh. Artinya di sini sanad ini munqati', putus. Dengan sebab itu jadi dhaif lah. Dalam riwayat seterusnya yang ketiga, juga riwayat daripada Ibnu Abbas dari Miqsam juga. Ibnu Abbas ambil daripada Nabi SAW. Hak ni hak marfu'. Tetapi dengan jelas dalam hadis ni disebut satu saja, iaitu setengah dinar. Dalam riwayat yang pertama dan yang kedua ada sebut 1 dinar atau setengah dinar. Dalam riwayat yang ketiga ni ada sebut setengah dinar. Dalam riwayat yang kedua ada sebut kalau dia mendatangi isterinya di awal darah, maknanya di peringkat awal lah, mana 2-3 hari, mana mula-mula keluar darah, itu kena 1 dinar. Kalau pada ketika darah tu slow dah keluarnya, itu setengah dinar. Ada perincian begitu dalam riwayat yang kedua. Dalam riwayat yang pertama tidak ada. Abu Daud berkata, ni selepas daripada riwayat yang ketiga ni, cuba kita tengok. Demikian juga Ali bin Bazimah meriwayatkan dari Miqsam dari Nabi SAW secara mursal. Yani ada pula Miqsam ini meriwayatkan secara mursal dari Nabi SAW. Mana dia tak ada dengan Nabi SAW. Patutnya dia ada sebut lah orang, tapi riwayat Ali bin Bazimah mana tak ada sebut Nabi SAW. Artinya riwayat ini riwayat mursal. Riwayat mursal ini salah satu dhaif juga. Al-Fatu riwayat Auza'i pula dari tariq yang lain, Yazid bin Abi Malik dari Abdul Hamid bin Abdul Rahman, Nabi SAW suruh orang tu bersedekah dengan 2/5 dinar, bukan 1 dinar ataupun setengah dinar. Tetapi hadis ini mu'dhal, 2 orang perawi gugur di tengah dia. Dari segi sanadnya gugur, dari segi isinya
matan dia tak serupa dengan hak yang pertama tadi, iaitu 1 dinar dan setengah dinar. Bahkan hak ni kena 2/5 dinar. Mana tak serupa. Apa tujuan Imam Abu Daud sebut semua ni? Dia nak cerita kepada kita apa sebab setengah-setengah ulama tak pakai hadis ini. Sebabnya kerana hadis ini muttarib. Muttarib itu makna hadis tidak tetap kedudukannya, bergoncang. Yang ni ada ittirab dalam hadis ini, baik dari dalam sanadnya ataupun dalam matan dia. Dalam sanad sebut tadilah, itu muttarib. Lepas pada tu dari segi sanadnya, sekali marfu', sekali mauquf, sekali mursal, sekali mu'dhal. Itu dari segi sanadnya. Dari segi perawi-perawi dia tu tak usah kira lah tu. Orang setara mana tak usah kira lah tu. Kira dari segi kedudukan dia. Dari segi matanya, hak tu sebut 1 dinar atau setengah dinar tu, atau tu pilihan kau, sebagai pilihan kau, 1 dinar pun boleh, setengah dinar pun boleh. Kalau kafarah sungguh, dia satu ketetapan. Hak ni ada pilihan pula. Atau au ini litanwi', atau au ni syak perawi. Apa makna? Perawi syak kah? Mana dia tidak berapa pasti 1 dinar kah Nabi kata, atau setengah dinar. Au tu dengan makna gitu kah? Atau au ni makna boleh. Kita boleh pilih, nak beri 1 dinar pun boleh, nak beri setengah dinar pun boleh. Itu dengan makna takhyir. Dengan makna tu kah? Atau dengan makna tanwi'. Dengan makna tanwi' ni, mana dalam keadaan permulaan haid, kena bagi 1 dinar. Yang sesuai dengan hadis yang kedua. Dalam keadaan ketika haid tu sudah tak kuat, setengah dinar. Itu makna tanwi'. Hak mana satu ni? Ni nak pakai dengan makna hak mana? Ittirab di situ. Tidak tak tetap tu. Tak tetap, bergoncang. Sesoalannya bergoyang. Dalam setengah-setengah riwayat pula disebut tak kira dalam keadaan macam mana pun tak ada sebut. Dia sebut setengah dinar saja. Setengah dinar saja. Tak ada sebut atau tak ada. Ada juga kalau gitu. Itu menyebabkan dalam matan ini jadi tidak tak kemah tu. Tak kemah. Lepas pada tu dalam riwayat Auza'i itu pula 2/5 dinar. Jadi tidak tetap mana satu nak pakai ni. Kalau kita melihat dari segi sanad dia, tidak ada satu pun yang kita boleh kata beres lah. Bahkan riwayat yang pertama hak Syu'bah ni, Syu'bah meriwayatkan kadang-kadang, itulah sebab Imam Abu Daud ni kata kadang-kadang Syu'bah tidak memarfu'kannya, yakni Syu'bah memauqufkan, yakni hadis ini pada Ibnu Abbas, berhenti sekat tu, dia tidak angkat lagi ke atas. Seolah-olahnya ini adalah kata-kata Ibnu Abbas, bukan kata-kata Nabi SAW. Kalau kata-kata Ibnu Abbas, boleh jadi ini ijtihad dia. Kalau ijtihad dia, tidak ada orang lain yang mesti terikat dengan ijtihadnya itu. Hak mana satu? Dia tak tetap pula situ. Ittirab pula di situ. Bahkan mengikut kajian ulamanya, sini kita boleh baca. Kita tengok pada muka surat 279 kitab ni, Baihaqi berkata, tu tengok muka apa ni, pada baris yang kena daripada kitab ni. Dia marilah sanad dia ni sanad ni, tak apalah tu. Ibnu Mahdi qala hadatsana Syu'bah 'anil Hakam 'an Abdul Hamid, yani Ibni Abdurrahman 'an Miqsam 'an Ibni Abbas. Hanilah hadis fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid fa dzakarahu mauqufan. Yani riwayat Baihaqi itu mauquf, bukan marfu'. Lagu ni supaya dalam Abu Daud, bukan maknanya dikatakan Nabi SAW kata, tidak, tetapi Ibnu Abbas yang kata mauqufan. Lepas tu orang pun kata kepada Syu'bah, apabila dia riwayat lagu tu, orang pun kata kepada Syu'bah, innaka kunta tarfa'uhu, dulu kan kamu selalu riwayatkan hadis ini secara marfu'. Macam mana berarti pula sekat Ibnu Abbas ni? Orang kata kepada Syu'bah, qala inni kuntu majnunan,
Dulu aku gila, kata dia. Fasahih tu. Sekarang ni baru segar, kata dia. Sekarang ni baru betul. Sekarang ni baru sihat. Faqad raja'a Syu'bah an raf'il hadith wa ja'alahu min qaul Ibn Abbas. Syu'bah telah rujuk, mana tinggal dah pendapat hak dia riwayat secara marfu'. Ni hak dalam Abu Daud ni, dia kata qala, yang ni balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia taksir. Dia tinggal dah. Dia kata ketika dia riwayat lagu ni dia gila. Gila sungguh kah? Tidak, dia tak ada gila. Cumanya dia kesal lah. Artinya dia satu kesilapan. Dia tidak pada masa tu dia tak kemah molek lagi tentang riwayat ini, sehingga diriwayatkannya secara marfu. Lepas tu bila dia selidik molek, tak mungkin marfu. Makna situ ittirab pula tu. Ittirab perawi dia. Syu'bah ni orang besar, Syu'bah ni orang alim besar. Tapi nak ceritanya kadang-kadang ada juga berlaku begitu. Dia kata dulu aku gila, tak betul. Lah ni baru betul, kata dia. Maknanya dia tak sepakat. Hak ni berdasarkan kata-kata Syu'bah ni, maknanya tidak sabit. Hadis ini marfu', mana sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata-kata Ibnu Abbas. Kalau kata-kata Ibnu Abbas, boleh jadi itu ijtihad dia. Sebagaimana seseorang ni melakukan kesalahan, melakukan kesilapan, dia boleh bertaubat. Boleh bertaubat dengan cara macam mana? Dengan cara bagi sedekah, nak menghapuskan dosa dia. Itu ijtihad dia, boleh jadi. Begitu. Dalam riwayat yang kedua jelaslah, hak tu berhenti sekat Ibnu Abbas saja. Memang berhenti sekat Ibnu Abbas. Tidak pula dikatakan situ Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Dalam riwayat yang kedua. Dalam riwayat yang ketiga juga riwayat Miqsam ini, daripada Ibnu Abbas, dan hadis ini marfu'. Tapi tak ada dah pula Syu'bah tadi, tak ada pula Syu'bah. Tak ada pula Syu'bah. Tetapi ada orang lain pula. Tak ada Syu'bah pun. Syu'bah tu orang kuat dah, tapi dia tersalah. Hak ni tak ada Syu'bah, tapi ada orang lain. Ada orang lain pula dalam riwayat ni, iaitu Syarik dan Khusayf. Imam Ahmad kata dhaif, tidak hujjah, tidak kuat dalam hadis, dan syadidul ittirab fi sanad, sangat kuat. Mana ittirabnya, tak tetap dia dalam meriwayatkan hadis, sanad sesuatu hadis itu. Dan banyaklah hak kata ni kata dhaif, hak ni, maknanya begitulah kedudukannya. Dalam riwayat yang kedua, dalam riwayat yang kedua tak ada juga Syu'bah itu. Tapi Abu Daud kata bahawa dia begitu juga, kata Ibnu Juraid dari Abdul Karim dari Miqsam. Dari Miqsam Abdul Karim ni pun orang tak boleh pakai juga. Tak boleh pakai. Dalam riwayat yang kedua Ja'far, yakni Ibnu Sulaiman, tak boleh pakai. Sini disebut tak boleh pakai. Lepas tu begitu juga Abil Hasan Al-Jazari yang meriwayatkan dari Miqsam itu. Ali Ibn Al-Madini kata majhul pula. Maknanya ada masalah belaka. Ada masalah belaka lah hadis ini. Boleh tengok, kalau nak tengok dengan detail lagi, orang ni sebab apa orang ni kata dia ni dhaif, siapa kata. Sini ada belaka. Abdul Karim bin Abil Mukharid. Ni perawi, salah seorang perawi yang mana Imam Malik terima, tapi boleh kata ke orang-orang lain tak terima. Orang kata Imam Malik terpedaya. Imam Malik terpedaya dengan dia, pasal zahir dia nampak comel. Sini ada sebut. Dia ni bukan setempat dengan Imam Malik, bukan orang senegeri. Jadi Imam Malik tak banyak tahu. Orang lain ni sebut bukan main, banyak sebut. Tapi Imam Malik ada meriwayatkan dia daripada dia dalam Muwatta' dia.
Sebab itulah setengah-setengah ulama pertikaikan. Ni apa? Ada. Ni ada apa? Dia ada riwayat daripada Abdul Karim ni. Dalam Muwatta. Tengok sini ada. Baiklah. Dengan sebab itulah, dengan sebab hadis-hadis ini semua ke mana-mana pun, kalau kita tengok ada masalah. Ada masalah. Maka kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan orang yang andai kata telah bersetubuh dengan isteri dia pada ketika mari kotor tu, maka dia tidak kena bayar apa-apa kafarah. Dalam riwayat-riwayat tadi semua ada sebut keparak dia ni, bayar keparak dia dalam bentuk macam ni. Semuanya tidak ada. Hanya dengan cara lagu mana nak melepaskannya? Istighfar. Dengan cara istighfar. Seperti kata tadi lah, seseorang itu tengok orang perempuan atau perempuan tengok lelaki dengan pandangan yang tidak baik lah, kita kata. Maka macam mana caranya menghapuskannya? Tak ada keparak apa-apa. Istighfar. Gitu. Orang yang kata kena bayar suponi ni, suponi tersebut dalam hadis ni, siapa dia? Cuba kita tengok. Kalau sini muka surat 279 tengok, ulama berselisih pendapat tentang wajib kafarah kalau berlaku begini. Syafi'i dalam salah satu pendapat dia, iaitu qaul jadid. Malik, Abu Hanifah, Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat dari dia, dan jumhur salaf mengatakan tidak ada kafarah, tak kena bayar apa-apa, dan dia kena istighfar dan bertaubat, gitu saja. Di antara orang yang berpendapat begini dari kalangan salaf, dia sebut Atha, Ibnu Abi Mulaikah, Sya'bi, Nakhai, Makhul, Zuhri, Abu Zinad, Rabi'ah, Hamad bin Abi Sulaiman, Ayyub As-Sakhtiyani, Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad, dan ramai lagi yang lain. Tetapi Syafi'i dalam qaul qadim dia, tetapi qaul qadim pun yang dhaif. Qaul qadim ni ada juga tidak dhaif. Ni qaul qadim yang dhaif, mengatakan kena kafarah, kena bayar kafarah. Kafarahnya lagu mana? Lagu ni. Mana dia ambil kira dia ni. Ini juga ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Hasan Basri dan Sa'id bin Jubair, Qatadah, Auza'i, Ishaq, Ahmad, dalam salah satu daripada dua riwayat daripada dia. Dia ni kata kena bayar kafarah. Tetapi kalau kita mengambil kira sanad-sanad tadi, belum boleh, belum ada jaminan lagi untuk kita mengatakan betul-betul Ibnu Abbas kata. Belum ada jaminan. Sebab apa? Dah sanad dia tak lagi. Ini kalau nak kira apa yang sampai kepada kita lah, memang ada lah riwayat daripada Ibnu Abbas. Hasan Basri berkata, Hasan Basri dan Sa'id berkata, kafarah dia apa dia? Memerdekakan seorang hamba. Orang lain kata dinar ataupun setengah dinar. Dia pegang dengan hadis inilah. Lepas tu dalam kitab dia kata wa huwa hadithun dhaif bittifaqil huffaz. Hadis ini dhaif dengan ittifaq para hafiz. Fasawab alla kafarah, yang betulnya tidak ada kafarah. Kafarah apa-apa. Kaza qalahu Nawawi, demikian kata Imam Nawawi. Dengan sebab itu dalam kitab Abu Daud, cetakan baru tu Arab tu, boleh jadi ramai di antara kita yang guna. Sering kali anda tengok dia rajin mudah nak kata sahih sesuatu hadis itu, ditulisnya sahih lah, hasan, padahal berapa ramai ada perawi-perawi dalam itu. Padahal hufaz hadis sepakat dah mengatakan dhaif, dia kata sahih lagi, tak tahu hukum mana. Anda tak setuju banyak dengan itu. Hak ni pakar hadis. Sebab apa yang ulama tak sepakat hadis ni? Dia kata dhaif. Dan kalau kita kata sahih, apa tak pakai? Apa tak pakai? Jadi Imam Abu Daud mari buat dia hak dhaif ni, kita kata dia ada maksud dia sendiri. Sebab itulah pengarang-pengarang ni dia tidak iltizam, tidak kata semua dalam ni sahih. Dia tidak kata lagu tu.
Tujuan dia nak ceritanya punca khilaf ulama. Salah satu sebabnya hadis ni. Tetapi kalau kita mengambil kira yang lebih kuat, tak ada makna dah. Nak kata nak pegang dengan hadis ni pun dah muka dia dhaif. Tak ada makna dah. Gitulah. Ya tujuan Imam Abu Daud banyak gini. Di hujung-hujung setiap hadis dia nak cerita sebab-sebab kepada apa ni, sebab-sebab kepada orang ramai, jadi ulama-ulama ni tak terima hadis. Apa sebab? Sebab ni, yang ni semuanya menggambarkan ittirab ada dalam hadis ni. Mana tak tetap hadis ni, tak kemah. Jadi seperti kita kata tadilah, masalah bersetubuh pada masa mai kota tu, begitulah caranya. Walau bagaimanapun mendatangi isteri pun orang lain tak kira lah. Isteri pun kalau pada duburnya itu terkutuk, maknanya berat. Hak tu lebih berat. Hak ni tidak seberat tu. Terlarang? Ya. Setengah ulama kata haram. Setengah ulama kata tak pasti lagi haram. Tapi terlarang? Ya. Terlarang. Kalau kita mengambil kira hak kata haram, banyak haram, benda lain banyak hak haram. Hak dilarang. Tetapi adakah sama? Bolehkah mana seseorang itu nak lari daripada hak tu? Padaikah nak lari daripada tempat keluar darah ni pergi kepada yang kedua? Tak ada. Jangan dibuat lagu tu. Tak ada. Bahkan mana pada pendapat anda, daripada pengamatan kita terhadap hadis-hadis ni, walaupun kita mendatangi isteri pada saluran keluar darah itu, walaupun itu lebih baik daripada pergi ke tempat kedua. Salah tu salah, suku pasal tu. Tetapi mana berat? Kalau nak kira mana berat, bagi orang yang mengatakan haram, bagi orang yang mengatakan salah, salah. Tapi mana berat, mana salah? Jawabnya berat. Terutama bagi orang yang mengatakan atas larangan, begitu juga amar itu semuanya dengan arti irsyadi belaka, maka irsyadi kerana kotor lah, kerana kotor. Darah tu sebab apa tak bagi? Sebab kotor, dan baunya satu macam, boleh jadi akan mengakibatkan. Itu makna irsyadi. Kenapa? Baru dia sudah sebut dah makna irsyadi. Makna ada kebaikan untuk kita. Allah SWT bimbing itu tidak bermakna benda tu haram dengan arti berdosa. Apalagi kalau nak kata dosa besar, tidak. Tetapi benda tu ada kebaikan untuk kita dari segi duniawi. Kebaikan untuk kita dari segi duniawi. Itu yang dikatakan irsyadi. Jadi sebab apa? Sebab dia kata azan itu kotor, menjejekkan. Dia takut ada kesan. Kesan tadi. Ataupun kebaikan duniawi, hak lain lah, hak lain. Hak kita tidak tahu, selain daripada kotor, selain daripada menjejekkan, hak lain lah, boleh jadi penyakit ke apa yang kita tidak tahu. Itu untuk kebaikan dunia kita, bukan kerana darah tu sendiri, bukan kerana tempat tu sendiri, tidak. Tetapi kerana benda lain, kerana benda lain. Yakni benda lain tu kita kata dalam istilahnya haram li ghairi. Kalau bagi orang yang mengatakan haram li ghairi, bukan haram li dhati. Sebab kalau darah, nak kira darah, orang yang istihadah, saluran itu juga bau lebih kurang juga, busuk juga, boleh pula. Dengan sebab itu ulama yang mengatakan amar, begitu juga nahi di sini dengan arti irsyadi, ada maksud lain untuk kebaikan kita.
Sebagaimana pada kotor tu, hak kita nampak hak dekat sekali, kotor dan menjejekkan. Sebab apa? Juga dilarang pada dubur, sebab lebih kotor. Kalau setara hak ni pun tidak benar, setara ni dia suruh kita bergaul tu dalam keadaan suci, dalam keadaan yang mengakibatkan bawa akibat yang baik, bawa akibat yang baik. Kadang-kadang benda ni halus, kita nak cerita pepayah juga. Kadang-kadang benda ni dia menyebabkan apa ni, tak ada selera langsung. Adalah orang jenis sensitif lagu tu. Bukan orang lelaki saja, orang perempuan pun macam tu juga. Kadang-kadang kalau tidak jaga bau tubuh tu, bau tubuh menyebabkan jadi tawar. Jadi tawar, kadang-kadang jadi betul lah kita sebut ni, mana secara direct lah kita kata, boleh jadi mati pucuk kalau lelaki. Begitu juga sebaliknya, perempuan boleh jadi benci kerana benda-benda sulit gini, benda-benda sulit. Tapi nak cerita payah, nak cerita kat orang, dia tak akan cerita. Tapi rupanya balah tu tak tenang, jadi sebut tak molek semua tentang suami, tentang isteri tu. Banyaknya punca daripada benda-benda gini. Jadi termasuklah hak ni, kotor tu tak boleh gidah. Bau, takut-takut jadi timbul selera lain. Jadi tawar tu. Hak tu hak dekat, hak paling dekat sekali. Kalau mengambil kira hak irsyadi, hak kebaikan kita hak lain, banyak lagi boleh jadilah penyakit, akibat-akibat lain yang kita tidak tahu dalam jangka masa panjang. Dalam jangka masa panjang. Hak tu tak tahu. Jadi kok mana-mana pun terlarang. Sebaik-baiknya jangan dilakukan. Cuba elakkan. Seperti Allah SWT kata, fa'tazilun nisa. Itulah nasib manusia dalam dunia ni. Hak duduk gila, hak duduk parah, hak duduk sibuk, hak duduk gini. Hakikatnya gitu. Hakikat. Setara tu, baik kepada lelaki ataupun kepada perempuan. Hakikatnya kotor. Babun fil rajul yusibu minha ma dunal jima'. Ini bab seorang yang melakukan terhadap isterinya selain dari jima'. Jima' tu maksudnya melalui faraj lah. Selain daripada tu, selain daripada tu tak termasuk hak belakang tu. Hak belakang tu ke mana-mana pun tak boleh. Hak ni makna selain daripada tu. Baik, riwayat daripada Maimunah, dia kata Nabi SAW bersentuh-sentuhan kulit dengan salah seorang isteri dia ketika dia sedang berhaid. Dalam keadaan isteri dia tu pakai kain sekat pohon. Sekat pohon. Ataupun sekat lutut, dengan maksud dia pakai begitu untuk menghadang dengan kain itu. Artinya kalau berdasarkan hadis ini, sekat pohon ini bagi ulama yang mengatakan tidak antara pusat dan lutut, tetapi yang tak boleh sebenarnya iaitu tempat persetubuhan itu. Berjimak tu hak tak bolehnya bersetubuh. Adapun perbuatan-perbuatan lain, walaupun di antara pusat dan lutut, masih boleh lagi. Di antara dalil mereka nya hak ni salah satu, sebab di sini sebut setengah pohon. Ini berdasarkan hak lain tu buat antara pusat dengan lutut tu, kalau pakai setakat tu, itu berdasarkan yang lebih baik lah, lebih cermat, lebih cermat. Seterusnya Aisyah berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami apabila berhaid supaya pakai kain. Kemudian Nabi SAW tidur sekali, kemudian suaminya tidur sekali dengannya. Jadi suaminya ni siapa? Nabi SAW. Itu satu makna. Satu lagi, ihdana itu dengan makna bukan kami, isteri-isteri Nabi. Jadi Rasulullah SAW menyuruh
sesiapa ataupun seseorang dari kita. Sebab tu anda kata tadi kami atau kita. Kita, yakni orang perempuan, apabila dia berhaid supaya pakai kain, kemudian suaminya bolehlah tidur sekali dengan dia. Bukan khusus dengan Nabi SAW. Ada dua makna. Pada kali yang lain, Aisyah berkata kemudian suaminya boleh bersentuh-sentuhan kulit dengannya. Boleh bersentuh-sentuhan kulit dengannya. Kulit tu hak mana? Dua pendapat lah. Satunya mengatakan antara pusat dengan lutut. Hak tu tak boleh lah. Selain daripada tu boleh. Satu lagi pendapat seperti kata tadi lah, antara pusat dengan lutut tu pun boleh. Yang tak bolehnya iaitu bersetubuh. Bersentuh-sentuhan kulit walaupun antara pusat dengan lutut boleh lagi. Begitu juga memuaskan nafsu dengan selain daripada jima' ni, setubuh, boleh. Boleh juga. Itu makna yudaji'uha, yubashiruha. Boleh. Dengan apa cara? Kemudian riwayat daripada ni Khilas Al-Hajari. Tapi ini tidak kuat. Hadis ini dhaif. Ni tidur dalam satu kain. Syiar ini satu kain setengah ulama kata, dia kata selimut. Lepas tu masing-masing pakai kain tu. Setengah ulama kata tidak. Apabila disebut syiar di sini, syiar ni mana kain ni macam baju ni. Kalau ni baju ni tidak menyentuh kulit, itu bukan orang panggil syiar. Kalau sebab baju panah dalam anak baju tu, itu syiar. Begitu juga pakai kain di sini, tak kira lah selimut. Mana selimut tu terus kena kulit masing-masing. Terus kena kulit masing-masing. Artinya tidak ada pakaian lain. Itu maknanya. Tetapi nak pegang kuat sangat tak boleh hadis ini. Sebab dia dhaif. Dia dhaif. Walau bagaimanapun hak lain-lain sebelum pada ni yang kita sudah bincang tu sudah memadai. Ini sebab apa? Sebab khilas itu. Khilas. Khilas itu maknanya orang berat. Dia tu acak kali dia meriwayatkan daripada Harith Al-A'war, seorang yang ulama hadis tak pakai dia. Ambil daripada dia tu, daripada buku kawan tu dia riwayat. Sebab itulah ulama takut nak ambil riwayat dia ni. Abu Hatim berkata, dia kata tidak kuat, dan ramai lagi lah yang lain-lain. Dia mengatakan tak kuat tu. Begitu juga perawi sebelum dia tu, Jabir bin Subh, itu pun tak boleh dijadikan hujah juga. Tak boleh dijadikan hujah juga. Jadi Nabi SAW tidur dengan pakai satu kain begitu, atau kain selimut kita kata. Ketika saya sedang mari kotor, di awal mari kotor, itu makna tamith, di awal mari kotor. Sebab yang terlarang, yang lebih terlarangnya pada ketika mula-mula tu lah, lebih terlarang. Pada ketika itu pun Nabi SAW ni tidur sekali. Kalau terkena sesuatu dari saya, yakni dari saya tu maksudnya kekotoran saya lah, Nabi SAW akan basuh tu. Misalnya kita kata kena poho, dia basuh tu. Tak ada kata mandi, tidak melebihi tu, sekat tu. Kemudian dia bersembahyang dengan memakai kain itu. Fihi, kain itu kain mana? Kain selimut tadi. Setengah ulama kata kain selimut tadi, sebab yang dipakai tak ada, satu kain tu. Setengah ulama kata kain tu kain yang Nabi SAW pakai di dalam kain selimut. Satu kain selimut tu kena tubuh masing-masing. Dah tubuh tu tak ada apa-apa, tetapi pakai juga kain hak dia pakai kain dalam kain selimut tu. Kalau kena dia basuh tu, pak kena tu saja. Fihi tu balik kepada kain hak Nabi SAW pakai di dalam kain selimut. Itu ada dua lah maknanya, dua pendapat. Kalau kena sesuatu, dia akan basuh tempat tu dan tidak akan melampauinya. Kemudian bersembahyang dengan menggunakan kain itu. Yakni Nabi SAW mudahlah, tidak kata, walaupun kata kotor darah tu, azan kotor, menjijikkan dan sebagainya,
Tapi ia tidaklah najis mughallazah. Tidak. Maknanya basuh. Dan tidaklah sampai kena mandi, kena basuh lebih daripada hak terkena tu, tidak. Serupa dengan hak lain-lain. Serupa dengan hak lain-lain. Seterusnya riwayat daripada Aisyah lagi. Riwayat daripada Aisyah lagi. Hak ni pun, hak ni Abdullah bin Umar bin Ghanim. Hak ni pun dipertikaikan oleh ulama. Hak datang pada dia Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, orang Afrika ni. Afrika ni pun, hak ni pun dipertikaikan oleh ulama juga. Jadi makna hadis ini tidak kuat. Tidak kuat juga. Ni makcik dia ni cerita kepada dia. Dia kata, saya tanya Aisyah. Ni Umarah bin Ghurab. Umarah bin Ghurab. Tak, makcik dia cerita kepada dia. Makcik dia kata, saya tanya Aisyah. Dia kata, lagu mana kalau seorang tu mari kotor, dia tak ada tilam ataupun lembek lain, so lembek tu je, macam mana? Bolehkah dia tidur dengan suami dia? Aisyah jawab. Dia jawab dalam bentuk cerita, nak cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat lagu mana. Ni dia kata Rasulullah balik masuk ke dalam rumah. Lepas tu pergi ke tempat semaya. Abu Daud berkata, maksud beliau, yakni Aisyah, maksud iaitu masjidnya masjid dalam rumah, yakni tempat semaya. Tempat semaya dalam rumah. Orang panggil Masjidul Bait. Hadis-hadis seperti inilah yang menjadi alasan kepada ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah yang mengatakan ada orang panggil Masjidul Bait, masjid di rumah. Dan bagi orang perempuan lebih baik dia beriktikaf. Boleh maknanya. Iktikaf ni bagi orang perempuan, bukan di masjid kita maklum ni saja. Masjidul Bait tu pun boleh bagi orang perempuan dalam mazhab Hanafi lah. Jadi di antara dalil merekanya salah satunya ni dia sebut Masjidul Bait. Dalam rumah tu ada tempat sembahyang. Nabi SAW tidak berhenti. Tu maknanya duduk bersembahyang lah, sehingga aku terlelap jenera. Lepas pada tu Nabi SAW kesejukkan, dia mari. Lepas tu dia pun suruh aku mendekatkan diri aku kepada dia. Saya pun kata, saya mari kotor ni, Nabi SAW kata, bahkan buka pohon. Wah, begitu. Jadi hadis ini juga, tapi tak boleh nak jadi dalil lah, tak boleh nak buat hujah lah. Cuma sokongan boleh lah kepada orang yang mengatakan boleh seseorang suami itu beristimta', bersuka-suka ataupun menikmati isteri dia, mana walaupun antara pusat dengan lutut. Untuk sokongan boleh lah, nak jadikan asas tak boleh. Tetapi ada hadis yang sahih menyebutkan isna'u kulla syai'in siwan nikah. Kamu boleh buat apa saja selain daripada nikah, yang ni selain daripada bersetubuh. Itu sahih. Waktu sahih berdasarkan waktu padat dah. Hak ni sokongan saja. Nak pegang kemah dengan hak ni, nak buat landasan dengan hak ni tak boleh. Tetapi dia lebih detail lah, hak ni. Cerita dia, iaitu Nabi SAW kesejukkan. Lepas tu dia pergi suruh aku pergi dekat dia. Aku kata aku ni berhaid, dia kata bahkan buka pohon. Lebih terang, lebih jelas lah. Saya pun buka pohon, dia pun letak pipi dia, letak dada dia di pohon sehingga panas. Saya pun maknanya dekat dia lah. Gitu cerita, dekat dia sehingga panas. Dan Nabi SAW pun tidur. Itu cerita. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, kami apabila berhaid, kami turun daripada misal tu makna firash, lembek, pergi kepada tikar. Kami tidak menghampiri Nabi SAW. Hak ni pun tidak sahih juga. Dan dia bercanggah dengan hadis lain yang sahih. Nabi SAW tidur sekali dengan Aisyah pun.
Atau boleh jadi maksudnya ini perbuatan isteri dia sendiri itu, Aisyah tu sendiri. Apabila mai kata dia cuba mengelak diri, begitu. Bukan makna Nabi SAW suruh tanpa disedari oleh Nabi SAW. Tetapi kalau kita tengok riwayat-riwayat lain yang lebih sahih, maknanya ia bercanggah, tak lagi. Kemudian riwayat daripada salah seorang isteri Nabi SAW, dia berkata Nabi SAW apabila nak melakukan sesuatu terhadap isterinya yang sedang berhaid, dia akan meletakkan kain di atas faradnya. Maknanya nak jagalah, nak jaga. Sama ada dia letak sendiri ataupun isteri dia suruh isteri dia. Itu kedua-duanya boleh. Riwayat daripada Aisyah lagi, Rasulullah SAW suruh kami ketika haid keluar dengan kuat supaya pakai kain. Kemudian dia bersentuh-sentuhan kulit lah dengan kami. Siapakah di antara kamu yang boleh mengawal kemahuannya? Arabahu. Satu lagi irbahu. Kalau arabahu dengan makna hajatnya, kehendaknya. Arabahu. Kalau irbahu, siapakah di antara kamu yang boleh mengawal senjatanya? Yang ini kemaluannya. Sebagaimana Rasulullah SAW boleh kawal. Cuba perhati molek hadis-hadis ini ni. Cuba perhati molek hadis ini. Hak saat ni walaupun ia dhaif, dan hak ni tidak dhaif ni. Banyak lagi hak seumpama ni tidak dhaif. Hak Nabi SAW suruh pakai kain, suruh gitu gini. Lepas tu banyak lagi yang di antaranya yang tadi, lakukanlah apa saja kecuali nikah. Lepas tu Aisyah kata, siapa di antara kamu yang boleh mengawal kemahuannya atau senjatanya seperti mana Rasulullah SAW boleh kawal? Secara halus kan? Secara seni sangat. Dia ada maksud. Di satu pihak, Islam ni tak sah jadi sepoi Yahudi. Mana perempuan tu dia agak kotor, tak boleh duduk sekali. Dan secara tidak langsung satu bentuk penghinaan juga terhadap perempuan itu. Di satu pihak, mana tak boleh menyetubuhi isteri itu pada tempat yang sebelum itu pun boleh, tapi tak boleh. Di satu pihak, mana orang-orang Kristian melakukannya dengan sesuka hati. Dan begitu juga orang-orang agama lain, tidak ada peraturan manalah dalam masalah ni. Lepas pada tu nak suruh seimbang tadi, Nabi SAW ajar kita macam-macam cara. Di antaranya, dia suruh makan sekali, dia sendiri makan sekali. Dia suruh isteri dia masuk ke dalam masjid, baru ni kita sudah jumpa dah, ambil kain sejadah. Dia suruh isteri dia sikat rambut dia. Ketika dia mari kota, dia baca Quran dengan kepala dia duduk atas paha isteri dia yang sedang mari kota. Dia tunjuk sendiri. Dan dia kata, lakukanlah sesuatu selain daripada itu. Lepas tu ni Aisyah kata, siapa di antara kamu? Mana dalam keadaan Nabi SAW buat, dan dia suruh orang lain buat lagu tu. Kalau tidak, tak serupa dengan Yahudi lah. Kalau tidak jadi sepoi Yahudi. Dalam keadaan lagu tu, Aisyah kata, siapa yang boleh kawal senjata dia atau kemahuan dia seperti Rasulullah? Apabila dua pihak, katakanlah dua pihak, sama ada kita orang lelaki tidak boleh kawal ataupun si isteri. Sebab orang perempuan serupa je nafsu dia. Cuma jadi tak jadi gitu gini kita orang beragama ni, sebab larangan agama tu ada. Kalau nak kira dari segi hakikat nafsu, sebetulnya kalau orang tu tidak beragama, orang-orang lain serupa, nafsu ada serupa. Nak kata sakit kau apa pada masa tu, tidak, tak ada apa satu. Apa makna? Aisyah kata, siapa di antara kamu yang lebih boleh mengawal? Setara tak boleh kawal. Sebab Nabi SAW suruh duduk sekali. Apabila duduk sekali, kalau berlaku dosa besar pula. Kena kafarah seperti tadi. Apa makna itu semua? Takkanlah maknanya agama ni nak menyebabkan kita ni jadi susah. Di satu pihak dia suruh kita duduk sekali dengan orang perempuan, pakai tidur sekali. Nabi SAW ajar.
Di satu pihak, kita yang tidak dapat mengawal seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berlaku. Boleh berlaku daripada kita perkara yang seumpama tadi. Lepas tu dihukum dengan kafarah, dengan gatugan. Dalam keadaan seseorang itu berasa bersalah sangat. Adakah siapa begitu? Benda ni? Tentu sekali tidak. Tidak seberat mana. Sebab tu anak kata tadi, jangan sekali-kali kalau sekiranya nak berlaku, lebih baik, bukan kata bagus, tidak, lebih baik saluran biasa daripada saluran di belakang. Sebab waktu lain, waktu lain, hak ni lain, hak ni lain. Dalam keadaan Aisyah kata, siapakah di antara kamu, mana tak ada orang boleh setara tu. Nabi SAW dia boleh kawal betul. Orang lain mana kesimpulan sebalik daripada tu, tak boleh kawal dengan betul. Apabila tak boleh kawal dengan betul, boleh berlaku. Apabila boleh berlaku, setara mana benda tu? Itu benarnya. Dia tahu dah lah tu. Dia tahu dah boleh berlaku. Apabila boleh berlaku, janganlah kita berasa berat sangat. Setengah-setengah orang, siapa nak jual harta benda, ada lah tu, ada lah tu. Sampai maklumat kepada kita, siapa nak jual harta benda ni, jual tanah, nak pergi Mekah, nak pergi duduk tempat tanah suci. Sebab apa? Nak berasa dia ni bersalah besar. Dah duduk buat dengan isteri dia sama-sama dalam keadaan begitu. Tidak sampai situ. Kena ingat tu. Kena faham cara agama. Tidak sampai ke situ. Kesalahan itu tidak sampai perlu seseorang itu beristighfar, bertaubat dengan arti seperti dia melakukan perzinaan. Tidak. Dia isteri kita ke mana-mana, dia suami kita ke mana-mana pun, dia kena ingat situ. Dosa ni banyak peringkat. Ni dosa salah memang terlarang, tetapi banyak peringkat. Tidaklah sampai ke tahap itu yang menyebabkan seseorang itu jadi berasa bersalah benar, berasa tak ada guna, berasa hidup ni malu, berasa tak boleh nak kerja gapo, tak layak kita misalnya. Jangan berasa gitu. Jangan berasa begitu. Kadang-kadang syaitan ni dia mari macam-macam. Dengan sebab itu benda ni halus lah. Syaitan tu dia mari. Sebaik-baik buku, kalau nak baca buku Talbis Iblis itu, Ibnul Jauzi, macam mana tipu daya iblis itu. Dia nak berdaya seseorang. Begitulah. Wallahu a'lam.